Dan seterusnya kita kembali ke Tanah Perkuburan Bukit Kiara untuk bersama dengan Nurul Hana Ismail susulan pengkebumian Allahyarham Datuk Sharifah Aini di sana, dan saya difahamkan Hana ada dengan wartawan dan juga wakil media, ya Hana? Betul. Sekarang ni juga ya, alhamdulillah azan telah pun berkumandang, azan zuhur telah berkumandang, perkuliahan telah pun selesai alhamdulillah, dan saya bersama dengan editor hiburan harian Metro Encik Roslyn Fazil yang sudah sekian lama sebenarnya membuat liputan untuk Allahyarham Biduanita Sharifah Aini. Mungkin anda nak kongsikan pengalaman paling manis kenangan abang bersama dengan Allahyarham abang. Okey. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak beritahulah, sepanjang 24 tahun mengenali Allahyarham, beliau melayan saya sebagai seorang adik, bukan sebagai seorang wartawan. Di mana kalau saya pergi ke rumahnya bukan semata-mata kerana nak menulis berita, tapi dia menjamu kita dengan makanan, berbual dan memberi nasihat. Dan bagi saya ciri-ciri ini tidak ada pada artis lain lah, jarang ada. Dan mana beliau sangat mementingkan ikatan silaturahim sesama masyarakat, dan saya sebenarnya tidak ralat sebab saya kali terakhir berjumpa beliau 9 malam tadi, sempat saya sempat berbuka pergi melawat, dan saya sempat berbisik sesuatu ke telinga beliau, dan beliau memberi reaksi yang mukanya memberi reaksi mendengar apa yang saya sampaikan, iaitu saya berdoa supaya beliau selamat dan dilindungi Allah selalu, dan saya sangat merasa kehilangan seorang kakak pada hari ini. Ada abang membuat liputan itu, apakah abang rasa yang paling diingati oleh pembaca menerusi liputan yang telah abang lakukan untuk Allahyarham Sharifah Aini? Terakhir sekali. Beliau selalu memberitahu bahawa beliau menyanyi dulu dengan cara yang susah, bermula dengan tidak ada wang, cuma diupah dengan 7 cucuk sate saja untuk membawa pulang rezeki daripada hasil nyanyian tu. Berbanding dengan sekarang artis diberi kemewahan dengan bayaran yang tinggi, tapi beliau bermula daripada bawah dan terus bertahan sebagai seorang anak sehingga ke akhir hayat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Abang Roslyn Fazil itu tadi, editor harian hiburan Metro, menceritakan pengalaman manisnya bersama dengan Allahyarham Biduanita Negara Sharifah Aini. Dan sekarang ini saya bersama pula dengan seorang yang cukup popular, Abang Imuda. Abang Imuda, mungkin Abang Imuda, sebab Abang Imuda pernah membuat karikatur Sharifah Aini, mungkin nak kongsi sikit dengan kita? Sebenarnya bukan karikatur, potret dia lah, potret gambar dia. Di mana dalam satu majlis kita buat kira-kira 3 tahun dulu, dan saya jumpa dengan Kak Pah. Sebenarnya Kak Pah pernah berlakon dengan saya dalam siri Pimai-Pimai Tantu, satu ketika dulu. Dia berhajat, dia kata, engkau ni lukis gambar orang, gambar Kak Pah tak ada ke? Boleh Kak Pah. Lepas tu saya pun lukislah. Jadi hajat dah sampailah. Saya pun dalam kat rumah dia adalah sekarang potret yang dilukis oleh saya. Bukan karikatur, dia potret. Bagaimana reaksi Kak Pah bila dia tengok potret itu tadi lukis? Dia sangat teruja dan sangat berperhatilah. Dia kata inilah satu-satunya painting yang dia ada dilukis oleh pelukis sendiri, pelukis yang dia minati. Itu saya rasa sangat bersedihlah di atas pembagiannya, dan kita sama sedekah Fatihah, dan semoga arwahnya ditepat dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Terima kasih Abang Imuda kerana sudi berkongsikan pengalaman. Mungkin insya-Allah kita nak tengok nanti satu hari nanti bagaimana ya potret Sharifah Aini ini yang terpampar di dalam rumahnya. Dan sekarang ini saya bersama pula dengan nama besar, seorang lagi nama besar negara, iaitu Misha Umar. Kak Misha, mungkin Kak Misha nak cerita sikit, apakah mungkin kenangan paling indah Kak Misha nak kongsi bersama dengan kita dengan juga penonton, dan mungkin apakah kenangan yang mungkin Kak Misha akan ingat sampai bila-bila tentang Allahyarham? Tentang Allahyarham ni, beliau seorang yang sangat merendah diri, seorang yang kalau setiap butir kata dia tu kita rasa sejuk di hati, dan dia seorang yang suka memberi kata-kata inspirasi. Saya masih ingat lagi waktu tu saya masih terlalu baru dalam industri. Waktu tu lagu Bunga-Bunga Cinta baru saja berkumandang, dan dia datang kepada saya dan dia kata, saya suka lagu kamu, saya suka Bunga-Bunga Cinta. Jadi untuk saya, budak mentah dalam industri, dan dia saya lihat sebagai seorang legenda, seorang ibu, memberi kata-kata pujian begitu, memberi inspirasi kepada saya untuk terus bekerja keras dalam industri. Dan saya kalau jumpa dengan Allahyarham ni, saya suka musik dia. Saya memang suka musik. Jadi saya selalu, Kak Pah, ketawa lagi Kak Pah. Sebab there's something about dia punya ketawa tu sangat manja. Dia seorang yang lemah lembut dan truly a legenda lah pada kita semua. Dan saya ingin menyeru kepada peminat-peminat industri muzik di luar sana, terutama sekali kepada yang muda-mudi di sana, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham.
Maklum saja ini bulan Ramadan, ya, bulan yang baik, dan hanya di kalangan yang terbaik saja dijemput Allah untuk bertemu dengannya di bulan ini. Dan saya doakan mudah-mudahan ruh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan bersabarlah juga kepada keluarga Allahyarhamah. Kak Misha, terakhir, kalau ada satu lagu yang mungkin Kak Misha akan sentiasa menjadi isiran Kak Misha sampailah ke sudah lagu Allahyarhamah, apakah lagunya? Terlalu banyak. Malah saya ada menyiapkan medley untuk persembahan saya. Memang lagu-lagunya dekat di hati saya. Terbang Helang, Seri Dewi Malam, Hapuslah Air Matamu. Banyak lagi. Ya, memang dia memang legenda lah. Dan kita kehilangan besar kali ini. Dan ya, itulah. Terima kasih banyak-banyak Kak Misha. Takziah saya ucapkan di atas kemergian Allahyarhamah Bidu Wanita Negara Sharifah Aini. Rizal. Hana. Dan wartawan kami Hana Ismail yang kini berada di Tanah Perkuburan Bukit Kiara.